Baik, ada soalan orang tanya. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak tahu benda yang kita dapat tu ujian yang buruk, yang tak baik. Kita dapat senang, tapi benda tu ada istidraj. Macam mana nak tahu? Nak kenal dia senang sahaja. Sesuatu nikmat yang kita Tuan-tuan cari ayat 35 surah Al-Anbiya. Okey, surah Al-Anbiya ayat 35. Okey, saya bacakan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah kata. Saya potong ayat sikit kat tengah-tengah dia tu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apa terjemahan dia? Baik, Allah kata Allah nak uji kita dengan kematian, tuan-tuan. Pada waktu yang sama Allah juga nak ujikan pada manusia dengan benda yang susah, dengan benda yang buruk dan juga dengan benda yang baik. Oh, rupa-rupanya yang baik itu pun ujian, yang susah of course lah kita dah faham. Rupa-rupanya yang baik itu juga ujian. Tuan-tuan, dapat kemewahan, ujian. Dapat duit, ujian. Dapat kekayaan, ujian. Baik, tuan-tuan pernah baca tak kisah dalam Al-Quran, surah An-Naml, surah cerita tentang Nabi Allah Sulaiman? Tuan-tuan perasan tak kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam saat ketika dia berjalan dengan tentera dia yang ramai. Tentera dia tu ada yang burung, ada yang jin, ada yang manusia, ada yang binatang. Dia dipuji oleh semua makhluk yang hidup pada waktu tersebut. Satu kerajaan yang amat hebat. Saat ketika mana dia dipuji, semut-semut yang sedang berjalan. Kan saya dah cerita tentang semut juga 4-5 hari yang lepas dalam Facebook. Semut tu kata apa? Semut ketika mana semut berkata innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha, sampai ke akhir cerita tentang dia, maka ditunjukkan tentang kehebatan yang ada pada dia. Maka apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Haza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman setelah dia dipuji dengan kelebihan yang dia ada, kerajaan dia yang hebat, saat ketika mana dia dipuji, dia kata sesungguhnya, dia kata semua yang aku dapat ini, kelebihan yang aku ada ni, semua datang daripada Tuhan aku, liyabluwani. Allah datangkan, Allah jadikan aku kaya, bukan nak tunjukkan berikan kelebihan, tapi Allah nak uji aku, liyabluwani. Kenapa Allah nak uji? Kerana Allah nak tengok ashkur am akfur, sama ada aku ni orang yang bersyukur atau orang yang kufur. So kenapa Allah uji kita? Allah ujikan yang buruk, Allah ujikan yang berat, Allah nak suruh kita sabar. Kenapa sabar? Sabar adalah anak kunci syurga. Tuan-tuan tahu tak, kita masuk syurga, salah satu kemasukan yang paling ramai ke dalam syurga adalah dalam bentuk kesabaran. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika dibawa ahli-ahli syurga ni nak pergi ke syurga ni, ngam-ngam kita dah sampai kat depan pintu syurga, kata malaikat yang duk jaga syurga, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kalian wahai penghuni syurga, di atas kesabaran yang kalian telah pamerkan. Masuk syurga sebab sabar. Yang tu ketika diuji benda yang bisyar, benda yang susah. Baik, ada pun yang diuji dengan kesenangan. Apa tu? Bila Allah uji kita dengan kesenangan, Allah nak tengok apa? Allah bukan nak tengok sabar, tapi Allah nak tengok syukur. Kat mana syukurnya? Sebagaimana kata Nabi Allah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhanku bagi ke aku, liyabluwani, Allah nak uji aku, ashkur, sama ada aku bersyukur, am akfur, ataupun aku orang yang kufur. Baik, so menunjukkan pada kita di sana Allah uji yang senang, Allah juga uji yang susah. Yang paling takut adalah ujian senang. Berapa ramai Allah kata di dalam Al-Quran, wasanastadrijuhum, kami angkat, kami up. Asal orang biasa naik pangkat jadi pangkat sekian-sekian, kemudian naik lagi jadi seorang yang kaya raya. Allah kata wasanastadrijuhum, kami akan angkat darjat mereka min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tak sedar. Wa umli lahum, kemudian dijatuhkan balik mereka. Allah angkat, tujuan apa? Untuk Allah jatuhkan mereka di mana? Di akhirat. Khafizatun rafi'ah, Allah jatuhkan orang ke bawah dan Allah naikkan orang-orang yang tertentu bila ketika berada di akhirat. Maka kita takut kesenangan, nikmat yang kita dapat itu sebenarnya bukan tanda kebaikan, tapi dia merupakan istidraj. Baik, ada soalan orang tanya. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak tahu benda yang kita dapat tu ujian yang buruk, yang tak baik? Kita dapat senang, tapi benda tu ada istidraj. Macam mana nak tahu?
Nak kenal dia senang sahaja. Sesuatu nikmat yang kita dapat, kalau dengan nikmat tersebut menjadikan kita dekat dengan Allah, itu adalah nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kata Allah, man amila salihan min zakarin wa unsa walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang buat amal yang soleh, lelaki perempuan, kami berikan satu penghidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Baik, bila bagi jadi, tambahkan dia jadi kaya, makin dekat, makin tolong orang, makin bersedekah. Contoh Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, makin kaya bukan menjadikan dia makin sombong, tapi menjadikan dia makin hebat, makin bersedekah, makin buat kebaikan yang banyak. Tapi nak tahu benda tu istidrajnya bila dapat kebaikan, tetapi dengan kebaikan tersebut menjadikan dia lari jauh daripada Allah. Ada sahabat kami, tuan-tuan, sekadar nak kongsi cerita dengan sahabat-sahabat semua. Dia asal pakai motor kapcai, kemudian tukar pakai motorbike besar. 6 bulan dia pakai motorbike besar, dia hantar masuk dalam Facebook dia. Dia kata siapa nak beli motorbike dia kata dia nak jual superbike dia ni, motor besar dia tu 700cc ke lebih kurang macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat ni pelik lah, pasal apa sebelum ni kau dah pakai cantik elok dah, kenapa nak ni pula? Akhirnya kata dia dulu waktu pakai motor kapcai sampai masjid, tapi bila dah pakai motor besar tak jumpa tangga masjid pun dah tak nampak. So dia rasakan motor besar dia itu adalah istidraj. Berapa ramaikah di antara kita makin naik pangkat, makin kereta besar, makin kaya, makin jauh, makin jauh, makin jauh. So saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu soalan teka-teki. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, kalau kita tengok monyet yang duduk kat atas pokok, monyet duduk kat atas pokok, baik, bila monyet yang duduk kat atas pokok tu dia boleh jatuh? Bila monyet kat atas pokok tu boleh jatuh? Ketika angin kuatkah atau waktu angin sepoi-sepoi bahasa? Okey. So jawapannya, ada orang kata waktu angin kuat. Tak, waktu angin kuat monyet tak akan jatuh ke atas pokok, dia pegang dengan kuat lagi. Tapi dia akan jatuh daripada pokok bila angin sepoi-sepoi bahasa. Apa jadi? Mengantuk, gedebak, jatuh. Sama lah macam kita. Kita ni macam mana? Spesies monyet atas pokok kena angin sepoi-sepoi bahasa. Sebab kita banyak nikmat sangat, tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau kebanyakan kita, mungkin ada yang susah. Tapi kebanyakan kita, walaupun kita kena PKP, duduk kat dalam rumah, tuan-tuan pergi buka peti ais masing-masing. Apa yang ada dalam peti ais, teruk-teruk kita pun at least kita boleh makan untuk tempoh 2-3 hari lagi, tak ada masalah. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang tak ada makanan langsung? So itu menunjukkan kepada Allah uji manusia bukan sekadar dengan susah, bahkan juga dengan senang.